Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izin kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Dan syukur juga kita kerana kita dah sampai ke bulan Rajab dan penghujung bulan Rajab ni. Dia nak masuk dalam kawasan Isra' dan Mi'raj. Kerana di antara perkara besar yang berlaku di bulan Rajab ialah Isra' dan Mi'raj. Perjalanan Nabi daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat pula perintah semayang. Ya, perintah semayang ni lah yang paling penting, kerana dia datang direct dari Allah Ta'ala. Lain-lain perintah semua daripada melalui Jibril, tapi ini perintah terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan pentingnya sangat semayang tu. Ya, terlalu penting semayang tu. Sebab itu dikategorikan semayang tu sebagai tiang agama. Nabi mengatakan orang betul. Semayang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Orang yang merobohkan agama itu bukan Benjamin Netanyahu. Nabi tak sebut pun Benjamin Netanyahu. Orang yang merobohkan agama siapa? Orang yang tak semayang. Siapa tak semayang tu? Kadang-kadang anak-anak kita meroboh agama tu. Kita harap anak-anak kita tu menjadi pejuang.
Rupanya jadi peroboh agama. Kadang-kadang isteri kita sebantai tidur dengan kita. Rupanya kita tidur dengan peroboh agama. Kadang-kadang suami kita tak semayang. Menjadi benih kepada anak-anak kita. Rupanya anak-anak kita itu benih peroboh agama. Begitulah seterusnya. Nabi tak sebut pun Benjamin Netanyahu, Nabi tak sebut pun George Bush, Nabi tak sebut pun Rodovan Karadzic. Nabi kata perontoh agama, perosak agama, musuh Allah ialah orang yang tak sembahyang. Itu pentingnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, malam ni saya bukan nak cerita Isra Mi'raj ni, sebagai mukadimah aja. Malam ini kita baca hadis kita. Malam ni hadis yang ke-39. Lepas ini ada 3 lagi hadis. Lepas itu tamatlah kitab kita ni. Bila tamat kitab ni, habislah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Tajuknya, menggadaikan agama kerana dunia. Digadaikannya agama tu dengan harga dunia. Dijualnya akhirat tu dengan harga dunia. Sedangkan dunia tu berapa nilai di sisi Allah Ta'ala? Tuan-tuan, nampak sebelum kita baca lagi. Berapa nilai dunia ni? Mahal kan? Ada nilai ke dunia di sisi Allah Ta'ala? Kata Nabi, kalaulah dunia ini ada nilainya seberat sebelah sayap nyamuk. Ada nilai itu, sebelah sayap nyamuk nilainya. Saya orang kafir tu tak akan dapat minum air walaupun seteguk. Seteguk air pun tak dapat. Sekarang orang kafir boleh dah minum. Seteguk kan? Seteguk air boleh minum. Berapa? Bertangki-tangki boleh minum. Maknanya apa? Dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Macam kita orang Melayu juga. Ada ke nilai lalang? Ada ke nilai lalang? Berapa duit laku lalang sekilo? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah lalang itu ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia ni. Kenapa? Kerana orang Melayu yang banyak lalang. Termasuk yang cakap ni lah. Lalang saja. Tapi tak ada nilai. Nantaklah. Datang orang bawa guni. Orang bawa guni dengan pisau sabit tu. Motong lalang kita. Adakah kita kejar dengan barang? Ada kita kejar dengan senapak? Ada kita acur senapak? Kamu apa curi sampai lalang? Ada tak? Apa kita buat dengan dia? Apa kita kata dengan dia? Besok mari lagi. Angkat lagi. Kasih habis. Pasal lalang tak ada harga. Begitulah dunia ni di sisi Allah Ta'ala. Kerana di dunia ni Allah hanya letakkan 1% saja nikmat. Nikmat Allah semua ada berapa? 100%. 1% dia letakkannya di dunia ni. Lagi 99% di mana? Di syurga. Jadi kalau orang cerdik, dia hendak 99% ke dia hendak 1%. Tuan-tuan, kalau orang tu betul cerdik, bijak, pandai, ada akal, dia hendak yang 1% ke atau dia hendak yang 99%? Tentu dia hendak yang 99%. Kerana di sana terlalu banyak nikmatnya. Tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah didengar oleh telinga. Dan tak pernah terlintas di hati pun. Itu syurga. Macam mana nak? Macam mana nak 99%? 99% daripada dunia yang ada sekarang ni. Ini pun yang 1% yang Allah bagi di dunia ni pun tak terbilang di kita. Siapa boleh bilang kat tangan? Siapa boleh bilang nikmat dunia kat tangan? Allah dah khabar ke tak boleh? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah dan saya, tiada terhitung oleh kamu. 1%. Betapa 99%. Jadi tepatlah Nabi mengabarkan bahawa di syurga tu
Tak pernah dilihat oleh mata. Fiha ma la ainun ra'at. Tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya. Tak pernah kita tengok cantik macam itunya. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga pun tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terlintas pun tak tahu. Nak bayang pun tak boleh. Betapa nak menceritakan, nak bayang pun tak boleh. Itu cerita syurga. Ndak ke tak ndak. One more time. Ndak ke tak ndak syurga ni. Atas kalau ndak, buatlah. Carilah jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga, ya. Alright, untuk malam ni kita sambung. Hadis yang ke-99, tajuknya menggadaikan agama kerana dunia. Digadaikan agama itu kerana dunia. Hadis sebelumnya apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. 39. Hadis yang ke-39, muka surat 88. Kitab saya lah, kita tak tahu. Jumpa? 39 ni. Hadis yang ke-39. Semuanya ada 42. Walaupun kitab ni tajuknya 40 hadis akhir zaman. Tapi dia ada 42 semuanya. 3 lagi lah pun habis malam ni. Tinggal 3 lagi. Bukan 2 lagi. Habis malam ni bawa hadis 39. Bulan depan 40. Ada lagi 2 lagi lepas tu, ya. Semuanya ada 42. Tak sempat lah yang habiskan bulan puasa, ya. Lepas puasa masuk dah, lepas raya tu baru kita habis, insyaAllah, ya. Jumpa? Siapa tak jumpa kanan? Hadis yang ke-39. Baca balik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir zaman rijalun yaqtiluna ad-dunya bid-dini yalbasuna an-nasi quluda dhaqni quluda dhaqni minad-din minal-lin alsinatuhum akhla minas sakari wa qulubuhum qulubul zi'abi yaqulullahu abi taghtaruna lam bukannya lam ya, alayya tahtariuna, betul ya? Tajtariuna fabi khalaqtu la ubaqsanna, betul ya? La abaqtanna ala ulaika minhum fitnatan tada'ul khalima, betul ya? Tada'ul khalima minhum khairan. Itu cakap Arabnya. Yang Melayunya ni dia, ya. Daripada Abu Hurairah. Gelarannya tu Abu Hurairah. RA tu apa? Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Itu Abu Hurairah, ya. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Itu gelaran dia. Nama sebelumnya apa? Dah saya sebut banyak kali dah ni. Nama sebelumnya apa? Abdurrahman bin Sakhr. Sin Khara. Abdurrahman bin Sakhr. Siapa yang bagi dia gelaran Abu Hurairah? Siapa yang bagi gelaran dia ni Abu Hurairah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti Abu Hurairah? Bapa kucing. Kerana dia berkenan dengan orang kucing. Tengok kucing ditangkapnya, dipeluknya, digosoknya, diciumnya. Kemudian dia bagi makan. Bawa balik kalau tak ada tuannya. Rumah dia tu berkata-kata ekor kucing. Jadi berkenan dengan kucing, lalu digelarkan Nabi itu, dia akan gelaran Abu Hurairah, bapa kucing, ya.
Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah itu berkata, dia kata apa? Rasulullah dengan apa kepada kita Rasulullah ni berkata pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan. Mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Menggunakan agama itu untuk kepentingan dunia. Kalau salah gunalah. Macam yang ngajar kerja ni. Lepas ngajar nyelin je. Mana tu Haji Wahab ni tak dekat ni. Mana dia? Mana jenuh cari kita jumpa-jumpa. Ngapa nak Haji Wahab? Nak kan? Nak ini. Kalau tak ada ini tak datang. Ya. Itu orang menjualkan agama. Menjualkan agama untuk dunia. Padahal dunia ni bukan ada nilai pun. Kalau Rasulullah lah datang ngajar kita nak kain ni macam dapat dah kita Islam? Tak ada. Ya, dia ngajar tu semata-mata kerana Allah perintahkan dia, balighu anni walau ayat. Dia ikut perintah Allah kepada dia, kita pun kena ikut perintah dia juga. Sampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Ini dah. Dia jual agama tu untuk dunia ni. Ya, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain, kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing. Dia tunjuk pakaian daripada kulit kambing, mahal tu. Berpura-pura zuhud. Padahal pakai kulit kambing tu pura-pura jadi zuhud. Ya, orang kata dia ni zuhud. Orang kata dia ni tak nakkan dunia. Berpura-pura jadi zuhud. Dari dunia. Apa tu zuhud? Menolak dunia ni. Kecuali yang perlu saja. Itu orang zuhud. Untuk mendapat simpati orang ramai. Biar orang suka ke dia. Biar orang pandang mulia bagi dia. Dia orang zuhud. Anda tu, warak tu, zuhud je tu. Dia pun seronok lah bila dia puji dia orang. Puji tu untuk dunia ke untuk akhirat. Kalau orang puji dia untuk dunia ke untuk akhirat. Untuk dunia apa faedahnya, apa orang tak dapat. Itulah. Dia orang katakan dia tu zuhud. Untuk mendapat simpati orang ramai. Dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Cakap manis, sejuk, lembut je. Bukan saya ngajar ni, keras je. Ini lembut je. Naklah komen tu buatlah opini. Jangan buat ini. Lembut je. Manis daripada gula. Gula manis ke tak? Gula manis ke pahit? Manis. Itu sebab benda yang manis tu kadang-kadang bukan untuk elok untuk kita. Ya tak? Kalau selalu gula aja setiap malam ngap cakap dua genggam gula tu tak? Setiap malam dua genggam. Dua genggam. Ya setiap malam macam. Kena seminggu apa jadi? Kecil manis dah. Itu gula ya. Macam itulah bunyi gula. Jadi cakapnya manis aja, tak rupanya dia cakap tu ada udang di sebalik batu, manis aja pun. Ada tujuan yang lain. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Hati itu hati serigala. Serigala apa kojanya? Serigala tu apa kojanya tuan-tuan dan puan? Nak ngap je. Jadi binatang-binatang mencari apa mangsa dia aja. Itu serigala. Padahal mulut manis aja, tapi dengan tujuan untuk merosakkan, untuk menganiaya mereka yang digauli oleh mereka itu. Mempunyai tujuan yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Adakah kamu tertipu dengan kelembutan aku? Katanya. Macam gula yang minat sukar ya. Wa qulubuhum qulubuz zi'ab.
Qulubut zi'ab. Artinya macam-macam serigala. Yaqulullah, berkata Allah. Abi tahtaruna am alayya. Lagi? Tahtarinun. Tahtaritun ke tahtarisun ya? Sah dia. Tajtariuna. Itu dia firman Allah tu. Tapi bukan Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah kamu serupa dengan kelembutanku? Kamu serupa dengan kelembutanku ke? Ataukah kamu terlampau berani berbohong? Berani berbohong kepadaku. Kamu berani ke nak bohong padaku? Demi kebesaranku itu kebesaran siapa? Allah tu besar, bukan besar badan. Besar apa? Darjatnya, kemuliaannya, kesempurnaannya, keagungannya itu Allah tu Maha besar. Itu yang kita sebut ketika rukuk tak apa? Apa kita sebut ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung, maha besar, dan segala puji-pujian baginya. Jadi Allah tu maha agung. Tak ada yang lebih agung daripada Allah Ta'ala. Tak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Bukan besar badan Tak ada yang lebih mulia daripada Allah Ta'ala. Itu agung. Itu apa itu kan? Demi kebesaranku kata Allah ya. Mana dia? Demi kebesaranku. Adakah kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Kamu berani tak berbohong dengan Allah Ta'ala? Kita selalu tak berbohong dengan Allah Ta'ala. Selalu berjanji dengan Allah. Kita semayang berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji itu. Semua berjanji dengan Allah. Sesungguhnya semayangku, hidupku, matiku mesti nak ikut peraturan-peraturan kamu. Aku nak ikut peraturan kamu ni. Tiba-tiba lepas salam aja udah buka tudung, ni mau kain ke tang dada. Udah menyolak mati dengan saya tak maaf. Lepas salam aja pergi main bola pakai seluar pendek. Lepas salam aja pergi beli nombor ekor. Tahu? 5944. Tahu mana 5944? Ada luar. Jangan ngambil oleh ya, masih kalau usah peterai kan jangan boleh masuk rehat kan. Jangan boleh ngambil ya. Kalau dengan naik dia letaklah peduli yang saya dah ya. Padahal udah janji dah. Tadi semayang tadi berjanji dah. Siapa tak janji angkat tangan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semata-mata nak ikut peraturan-peraturan kamu, undang-undang kamu. Tiba-tiba lepas je salam, keluar dari semayang, udah melakukan maksiat, udah mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu dia bohong tu teman. Berani kamu nak bohong dengan aku ya? Demi kebesaranku, kata Allah lagi, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah. Aku menurunkan satu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri. Aku akan turunkan macam-macam. Ribut lah, gunung berapi lah, banjir lah, angin taufan kuat lah, macam-macam. Maka aku lakukan fitnah untuk kamu ya. Aku jadikan musuh kamu tu berkuasa lah. Dikuasai oleh musuh-musuh. Kita akan jadi pelari dia negara kita sendiri. Kita akan menjadi pelarian di negara sendiri. Boleh tak Allah jadi kau betul? Boleh. Kalau kita tak berhati-hati ya. Kau akan datangkan fitnah. Yang akan terjadi di kalangan mereka. Di kalangan mereka sendiri. Sehingga orang yang alim, orang ada ilmu pengetahuan, iaitu cendekiawan, bukan cendawan ya, cendekiawan. Cendekiawan pun akan menjadi bingung.
Orang alim pun bingung namanya. Tuan dia boleh jadi opini. Tuan dia boleh jadi opini. Bingung jadinya. Dengan sebab fitnah itu. Macam Palestin tu lah. Macam mana orang Yahudi tu menipu orang Palestin. Bukan berlaku tu sejam dua, bukan sehari dua, bukan seminggu dua. Berpuluh-puluh tahun. Malahan beratus-ratus tahun. Mereka tu menipu orang Palestin tu. Bila ada je orang Palestin tu kekurangan duit, mereka bagi pinjam. Udah pinjam, rapat tanah. Siapa nak jual tanah, dia mau beli. Sudahnya habis tanah-tanah orang Palestin tu. Dibeli oleh orang Yahudi. Dah kepunyaan orang Yahudi. Sekarang ni kita ni boleh berlaku tak pada diri kita? Boleh tak berlaku pada orang Melayu sekarang ni? Hebat kan sekarang ni? Mereka merancang macam mana nak menghapuskan monopoli orang Melayu dalam bidang penjawatan, dalam bidang pekerjaan. Nak jadi cikgu biar korang orang Melayu jangan ramai benar. Nak jadi polis biar korang orang Melayu jangan ramai benar. Nak jadi askar jangan orang Melayu je. Dia nak orang lain daripada orang Melayu. Supaya orang Melayu kurang minat terhadap pekerjaan-pekerjaan. Macam mana caranya? Dihapuskan pencen. Iya kedak ni. Ada bangkangan? Itu yang berlaku ya. Sudahnya orang Melayu tak minat nak jadi polis, tak minat nak jadi cikgu, tak minat nak jadi ustaz, tak minat nak jadi kerani, tak minat nak buat penjawat awam, tak minat nak jadi DO dan sebagainya. Kerana pencen tak ada. Inilah. Sudahnya udahlah ekonomi dipegang oleh orang lain. Bagi apa? Jawatan pun pegang orang lain. Itu sudahnya kekuasaan dipegang oleh orang lain. Jadi orang Melayu itu merempat di negara sendiri. Kita tak apa, saya tak apa. Tak lama lagi padam lah. Bukan lama benar. Umur sekarang ni baru 18. Berapa lama lagi nak padam? Kan jawab? Berapa lama lagi nak faham? Berapa lama lagi nak padam? Jangan lepas ini kan terus padam je. Mana tahu kan? Yang tinggal, yang muda-muda ni, macam Amin ni. Jagalah tu. Akan berlaku. Baik. Faham ke mananya ni? Itu mana tadi ya? Dan menjadi menjadi bingung. Cendekiawan jadi bingung dengan sebab fitnah itu. Kemudian tengok apa dia punya keterangan. Golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat. Dia gunakan agama sebagai alat. Macam ustaz lah, dia ngajar dia sebagai alat nak dapatkan dunia. Dia ngajar mesti bagi tahu khabar. Saya khabar pada Tuan Johab. Kalau tak bagi saya sekian banyak, saya tak nak ngajar. Ada dah ustaz sekarang ni menetapkan harga untuk diri dia. Ada dah? Ada. Yang beribu-ribu ada. Saya dah cerita di sini ni. Macam mana? Bukanlah dia yang ngabarkan, dia punya sir dia lah ya, pembantu dia, PA dia. Ya. Berapa ribu nak bagi ustaz ni kata? Berapa ribu katanya main tu. Sebab itu jangan sekali-kali menjual agama dengan harga yang sedikit. Kalau dapat dunia ni pun di sisi Allah banyak ke sikit tuan-tuan dan puan-puan? Sikit. Allah nak bagi amaran, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ada apa nama ayat ni bunyi? Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Kalau dapat dunia dapat sikit di sisi Allah. Bukan banyak ya, sedikit aja di sisi Allah Taala. Jangan jual dengan agama ni. Jangan kerana jawatan, kerana kepujian, kerana envelope, kerana harta, kerana pangkat, sampai menjual agama. Apa arti menjual agama? Mengubah hukum. Benda tu haram, dia tak berani mengatakan haram. Benda tu wajib, dia tak berani mengatakan wajib.
Itu nama orang menjualkan agama. Patut sampaikan. Kalau yang wajib, kabur wajib. Kalau yang haram, kabur haram. Kalau makruh, kabur makruh. Begitulah seterusnya. Jangan simpan. Kalau kabur kan, tak nak dia aku lagi katanya. Macam saya ngajon lah. Kalau benda yang haram dia buat depan-depan saya diam je. Kalau tak esok tak nak dia ngajon dia, tak nak magi aku ngajon lagi. Engkau melepas aku. Tak dapat aku endelok setiap bulan. Ya tak? Itu menjual agama tu. Nah, kena kabur kan. Itu Pak, Rasul tu sifatnya apa? Tabligh amanah. Nah, tabligh amanah, fatanah tu udah tentulah. Nah, 4 sifat Rasul tu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat Rasul. Kalau yang tak betul dia kata tak betul. Kalau yang betul dia kata yang betul. Itu Rasul ya. Tak pernah dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa-apa hukum. Sikit pun tak pernah menyembunyikan. Walaupun kena dari dia. Rasul tu ada pernah kena Allah tegur dia. Ada seorang buta namanya Abdullah ibnu Maktum. Dia bukan nampak. Dia dengar je suara Nabi tengah berbincang dengan orang ramai. Dia pun datang dekat. Dia tak tahu bahawa Nabi tengah bermusyarat dengan kaum kafir Quraisy tu. Macam mana nak menyatu padukan umat Arab. Dia dengar suara Nabi, dia datang bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang remeh-temeh, tentang bersuci. Padahal orang tengah musyarat ni. Orang musyarat tu mesti lebih perbincangannya penting belakang. Ini tak nak buat suci tanya. Ya Rasulullah macam mana suci-suci ni kata. Rasulullah pun tak senang lah. Tak seronok dia. Kenapa? Mengganggu dia tengah musyarat. Lalu masam mukanya. Berpaling dia. Agak-agak lah tuan-tuan. Bila Rasulullah masam dan berpaling muka daripada Abdullah ibn Maktum tu. Abdullah ibn Maktum tu tersenggung kan? Tersenggung kan? Ngapai tak? Ngapai tak terus? Mun tak nampak. Peduli je nampak eh? Bukan bunyi pun kalau bunyi. Itu lain lah. Ada bunyi ini dah. Macam bunyi. Tapi berpaling. Dia bukan nampak. Putih. Tapi ada tak yang nampak? Siapa nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa muka seorang hamba itu dan berpaling ia apabila didatangi oleh seorang buta. Allah tegur dia. Dan dia itu amanahnya dikabur pada kita. Sampai sekarang kita tahu dah. Kalau dia tak kabur, kita tahu dah. Kalau tak ada ayat itu, tak dia simpan, dia sembunyikan ayat itu, kita tahu dah? Tak tahu. Ya. Tapi dia disampaikan kepada kita. Ya. Itu menandakan amanahnya Rasulullah itu. Tablighnya Rasulullah itu. Dia kabur pada kita. Walaupun kena dari dia. Dia kaburnya juga. Kalau saya dah, ditegur macam itu, ditanya orang lebih tu macam mana? Saya ngapa dah? Contohnya saya ni jadi cikgu lah. Dulu memang cikgu pun. Dipanggil ke urusan dalam bilik. Dibantai dia urusan. Kamu tak guna, ngajar tak tahu, apa tak tahu. Maka gaji putih aja. Mau pentang-pentang, ketuk-ketuk badan dia. Itu keluar dari bilik guru tu, ditanya dia orang ramai ni. Apa ndak cikgu tadi cikgu? Cikgu urusan ndak apa? Apa kamu? Saya kamu macam mana? Saya jawab. Tak ada apa. Kata dia saja nak naikkan pangkat saya. Padahal dah makan pada muka tu. Itu kalau saya lah ya. Tentu tidak apa ya. Tapi Rasulullah dikaburnya. Walaupun Allah tegur dia. Baik. Tengok keterangan. Golongan yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Karena jual agama dapat keuntungan dunia. Dapat harta, dapat pujian, dapat populariti dan sebagainya. Mereka rela menggadaikan agama untuk meraih keuntungan dunia. Gadai dunia itu untuk gadai agama itu untuk dunia. Jadi sepertinya dia boleh tukar hukum. Benda itu haram dia tak berani katakan haram. Benda itu wajib dia tak berani katakan wajib. Kerana nanti aku kata wajib, tak nak memanggil apa lagi. Tak dapat ke dunia lagi. Jadi kerana dunia dia nak tu. Untuk keuntungan dunia.
Dan apabila bercanggah kepentingan dunia dengan hukum syarak, mereka berani mengubah hukum. Contoh apa? Riba. Apa hukum riba, tuan-tuan? Haram. Tapi kalau dia ada kepentingan, dia kata akhir zaman ni riba penting. Kata, macam mana kita nak membangun? Naklah penting nak amalkan riba. Kena terima lah benda buat. Macam mana kita nak beli rumah, macam mana nak beli tanah, macam mana nak beli kenderaan, macam mana nak beli tokar. Udah orang kafir aja yang banyak harta benda. Orang Islam tak ada, kan? Orang Islam kata riba tu haram. Jadi akhir zaman ni kita harus kalau riba tu, lalu orang pun terikut. Orang terikut udah masing-masing mengamalkan riba. Padahal riba apa kata? Kata Allah apa? Haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia tak wani ngapa orang bawa riba tu haram. Ya, ada tak golongan orang itu? Ada, ya. Itu dia. Jadi menjualkan agama kerana nak kepentingan dunia. Ya, mereka juga pandai mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati. Itu macam gula keluar dari mulut tu. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul dari kelicinan. Ya, betul? Ya, kelicinan. Mereka kelicikan, bukan kelicinan, kelicikan. Licik tu bijak. Bijak menipu. Kelicikan mereka memutarbelikkan kenyataan. Ya. Akhir zaman ni perlu, riba tu perlu. Itu bukan bunga, bukan interest tu kata. Dia bagi apa? Service charge kata. Macam-macam dia bawah nama lain, ya. Supaya orang menerima. Sebab hari ni riba tu dah macam biasa dah. Sudah tak ada dikira sebagai haram. Mereka menipu orang. Mereka menipu orang lain dan juga menipu diri sendiri. Diri mereka sendiri. Orang nipu orang lain tu, dia nipu diri dia. Macam mana nipu diri dia? Macam mana nipu dia? Bila dia ubah hukum tu, maknanya berdosa. Bila berdosa, tak taubat, nanti dia akhirat ke mana perginya? Neraka. Jadi dia menipu diri dia tu. Dia masuk neraka sebab mengeluarkan kenyataan-kenyataan macam tu. Itu namanya menipu diri dia. Dia ingat menipu Allah rupanya. Bukan menipu Allah tu, menipu diri sendiri. Dia tak sedar tu. Mereka macam rasuah lah. Pemimpin-pemimpinnya rasuah tu. Dia ingat dia nipu Tuhan tu. Padahal menipu diri sendiri, ya. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran, dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam, sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal. Dah tak reti nak buat apa-apa, kehabisan akal, dah habis ikhtiar dan buah fikiran. Mereka menghadapi masalah-masalah yang meruncing dan akan apa tu? Menemui jalan buntu. Tak boleh, tak tahu nak buat apa dah. Nak kanan tak boleh, nak kiri tak boleh, kanan tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh, datang tu hala. Menemui akan buntu. Jalan buntu dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan apa yang masalah yang dihadapi tu. Itu keadaannya akhir zaman ni. Sudah berlaku ke belum, tuan-tuan? Sudah berlaku ke dah? Sudah berlaku. Ya, sekarang sedang berlaku ni. Jadi kita kena faham. Soalnya dah berlaku tu berlakulah, tapi jangan kita terlibat. Kita ni you and I don't get involved. Jangan terlibat dengan benda itu, ya. Supaya kita selamat di akhirat besok. Kerana kita dalam dunia ni bukan lama lagi. Berapa lama lagi? Ya, tuan-tuan ada masa tengok bukan lama dia, no. Berapa lama lagi? Entahlah mana tahu, ya. Wallahualam. Tapi agak-agak ada 100 tahun lagi. Ada 1 tahun lagi ni. Yang di depan saya ni. Mudah-mudahan lah kan ni. Saya yang paling tua sekarang. Ada 1 tahun lagi. Ini wanita-wanita ni ada berapa tahun lagi? Ada 50 tahun lagi. Sabuai lah. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?
Tak ada nak bangkang. Tak ada nak bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Tak ada tanya, tak ada bangkang. Nak habis dulu. Udah bunyi ya. Bila nak berhenti lah ni ya. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf. Serius tajuknya malam ni. Tak ada tajuknya, tak ada bahan untuk apa? Untuk nak bergembira, tak boleh. Mudah-mudahan kita faham apa yang dibaca dan dapat mengamalkannya dalam hidup kita. Sekian lagi ya. Minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika